Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Kita teruskan lagi perbincangan berkaitan dengan qiyas. Kita sampai pada tajuk arkanul qiyas. Kata pengarang, wa min at-ta'rif fil istilahi lil qiyas yatabayyanu lana anna arkanahu arba'atun. Daripada ta'rif istilahi bagi qiyas, maka nyata bagi kita bahawa rukun qiyas tu ada 4. Awalan al-aslu, yang pertama kita panggil sebagai asal. Wa huwa wa yusamma bil maqis alaih. Asal ni makna dipanggil juga dengan nama maqis alaih, iaitu hukum yang kita nak kiaskan di atasnya. Wa huwa ma warada an-nasu bi hukmihi, iaitu sesuatu, yakni hukum yang datang nas berkaitan hukumnya, sesuatu yang nas itu datang menyatakan hukumnya. Okay. Yang kedua ni dipanggil asal. Asal yang kita nak kiaskan yang lain di atasnya. Yang kedua hukmul asli. Yang kedua ialah hukum bagi asal itu. Jadi asal itu masalah yang telah dinaskan oleh syarak. Yang kedua ialah hukum asal. Wa huwal hukmu syar'iyyu alladhi warada bihi an-nassu fil asli wa yuradu ta'diyatuhu lil far'i, iaitu hukum syarak yang datang dengannya oleh nas pada masalah yang asal, yang dikehendaki kita ta'diyah, kita nak langkaukan hukum itu, kita nak lampawikan, kita nak ta'diyah ke maksud kita nak melangkaui hukum tu kepada furu' yang tidak datang nas padanya. Maka yang kedua ni dipanggilkan hukum bagi asal. Okey. Seterusnya al-far'u, fara' wa yusamma bil maqis. Fara' ini dipanggil juga sebagai maqis. Wa huwa ma lam yarid nassun bi hukmihi, iaitu sesuatu masalah yang tidak datang nas dengan hukumnya. Wa yuradu an yakuna lahu hukmul asl, dan yang dimaksudkan hendak dijadikan padanya hukum asal bi tariqil qiyas, dengan jalan qiyas. Seterusnya rabi'an, yang keempat, al-illah. Apa itu illah? Wa huwa al-wasful mawjud fil asl, iaitu sifat yang ada pada asal. Walladhi min ajlihi syuri'al hukm, yang mana dari kerana illah inilah disyariatkan hukum padanya. Binaan ala wujudihi fil far'i, dengan dibina atas adanya illah itu pada furu'. Wa yuradu taswiyatuhu, yang diinginkan untuk kita samakannya dengan masalah yang asal, fi hadzal hukmi, pada hukum ini. Okey. Jadi kita buat contohlah untuk senang faham. Kita kata al-khamru. Al-khamru ini datang pengharaman khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Fajtanibuh. Maka ini khamar ini dipanggil asal. Asal. Okey, hukum dia apa dia? Hukum dia ialah tahrim. Ataupun hurmah. Hurmatul khamr, pengharaman. Ini panggil hukum asal. Hukum asal itu makna nas, atau sesuatu masalah yang datang nas berkaitan dengannya. Kemudiannya hukum asal ialah pengharaman. Kita nak kiaskan apa? Kita nak kias nabis. Nabis ni makna air perahan yang memabukkan, yang selain daripada khamar. Khamar ini air perahan anggur lah. Secara makna khusus merujuk pada air perahan anggur yang memabukkan. Okey. Jadi khamar ini datang lafaznya dalam nas. Adapun nabis, air perahan daripada benda-benda lain lah, buah-buahan lain, barley dan seumpamanya. Kita nak kiaskan di atas ni. Ni dipanggil apa? Dipanggil fara' ataupun dipanggil apa? Maqis. Asal tu dipanggil maqis alaih, sesuatu yang kita nak kiaskan di atasnya. Maka kita nak kiaskan nabis atas ni. Maka untuk kias ni kena ada yang menyebabkan kita boleh kias tu. Apa dia? Illah. Illah dia apa? Illah di sini ialah bila dilihat kepada khamar. Kenapa diharamkan khamar? Kerana dia dapat menghilangkan akal. Maknanya illah dia ialah al-iskar, memabukkan. Jadi iskar tu jadi illah. Yang mana kalau kita perhatikan pengharaman khamar itu kerana adanya illah memabukkan. Maka illah ini jika ada pada furu' nabis ini, maka dari kerana itu kita nak ilhaqkan, kita nak samakan hukum nabis dengan khamar kerana mempunyai illah yang sama, maka kita boleh hukumkan khamar tu dengan haram. Hurmah, maknanya kita letakkan hukum asal pada fara',
Kerana apa? Kerana fara' dan asal bersamaan pada illah, iaitu memabukkan. Okey, jelas jadi ingat tu, itu 4 rukun yang illah. Hukum berkaitan dengan qiyas. Amal hukmul ladzi yathbutu lil far'i bil qiyas, ada pun hukum yang sabit bagi fara' dengan jalan qiyas, fahuwa natijatu amalil qiyas, maka itu natijah bagi amalan qiyas. Maka di sini kita tak anggap hukum yang kita letakkan pada furu' ini, yang kita furu' ini kita kiaskan, menatijahkan bahawa kita boleh hukumkan nabis ini haram. Ini kita tidak anggap dia sebagai rukun daripada rukun qiyas, kerana dia dikira natijah daripada proses qiyas. Au thamarutuhu, ataupun buah hasilnya. Falaisa huwa min arkanil qiyas, maka dia tidak dianggap sebagai rukun qiyas. Amthilatun 'alal qiyas, contoh atas qiyas. Pertama, waradan nasu bi tahrimil khamar. Ni kita dah sebut tadi, jadi kita boleh laju-laju tengok Dia katanya waradan nasu bi tahrimil khamri, datang nas dengan pengharaman khamar. Wan nasu huwa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Allah Ta'ala suruh tinggalkan semua itu, termasuk khamar. Arahan meninggalkan ni makna menunjukkan haram, la'allakum tuflihun. Wal khamru 'inda fariqin minal fuqaha, khamar di sisi sekumpulan ulama fuqaha merujuk kepada ismun lisyirabil muskir, nama bagi minuman yang memabukkan. Al-muttakhadh minal inabi, al-muttakhadh yang dibuat, muttakhadh ni makna yang dibuat daripada inab, daripada anggur. Duna ghairihi, bukan buah-buahan lain. Jadi mereka meletakkan khusus khamar kepada air perahan anggur yang memabukkan. Fahuwa aslun, maka khamar ini dianggap sebagai asal. Wa aslun wa fahuwa aslu warada an-nasu bihukmihi warada fahuwa aslun. Jadi kalau ikutnya wa ni tidak ada aslun warada an-nasu, yang datang nas bihukmihi, wa huwa tahrim, iaitu pengharaman. Wa nabidhu tamri, air perahan tamar yang memabukkan, au syair ataupun barli, far'un, ini benda furu' yang tidak ada lam yarid an-nasu bihukmihi, yang tidak ada nas menyatakan hukum. Walakin fihi illatul hukmi, tapi pada syair dan tamar ni, perahan memabukkan daripada tamar dan juga daripada barli, ini ada illah hukum, iaitu iskar, memabukkan. Fayuqasu, maka dikiaskan, alal khamri, di atas khamar, lishtirakihima fil illah, kerana menyamai keduanya pada illah. Wa yakunu lahu hukmul khamri, maka dihukumkan bagi nabis ini hukum khamar, iaitu tahrim. Yang kedua, qatlul warithi muwarrithahu. Aslun, membunuh oleh waris akan muwarrithahu. Muwarrithah ni, waris ini ialah orang yang mewarisi daripada si mati. Muwarrith ini si matilah. Jadi apabila waris membunuh si mati yang sepatutnya dia mewarisi hartanya, hukum berkaitan ini ada datang nas. Masalah ini aslun, dianggap sebagai asal. Waradan nasu bihukmihi, ada nas menyatakan hukum itu. Wa huwa hirmanuhu minal mirath, iaitu diharamkan orang yang bunuh si mati yang menjadi warisnya itu, diharamkan daripada mendapat pusaka. Wan nasu huwa qaulun nabi, nas tersebut ialah sabdaan Nabi SAW, la yarithul qatilu, tidak boleh mewarisi oleh pembunuh. Wa illatul hukmi, illah hukumnya apa? Kenapa dia diharamkan untuk makan harta pusaka? Ittikhadhul qatlil amdi, ialah supaya ilahnya ialah kerana menjadikan bunuh dengan sengaja, al-udwan, yang sengaja dengan niat itu, wasilatan, sebagai cara, jalan, listi'jali syai', untuk menyegerakan dapat sesuatu, qabla awanihi, sebelum sampai masa. Jadi kalau ilahnya kenapa diharamkan? Kerana orang itu cuba mempercepatkan. Sepatut memang dia akan jadi waris kepada si mati, tapi dia membunuh untuk dia segera dapat harta. Maka fayuraddu alaihi, maka ditolakkan ke atasnya qasduhu. Qasad dia itu syarak tolak balik, qasduhu sayyi, qasadnya yang jahat itu, wa yu'aqabu bihirmani, lalu dia dibalas dengan dia diharamkan mendapat pusaka. Niat dia untuk mendapat pusaka dengan cepat, maka dia bunuh si mati tu, waris dia tu. Maka syarak menjatuhkan hukum
Kosak dia tu ditolak balik kepada dia, dan dia dihukum dengan tidak dapat pusaka. Wa qatlul musa. Okey, sekarang ni nas menyatakan tentang hukum berkaitan apa? Pewaris. Waris antara sama-sama orang yang mewarisi. Wa qatlul musalahu al-musi. Dan membunuh oleh musalahu, orang yang diwasiatkan kepadanya, akan musi, akan pewasiat. Lam yaridin nasu bihukmihi. Nas tak cerita tentang perharaman membunuh oleh orang yang diwasiatkan kepadanya akan pewasiat, tak ada cerita. Tapi walakin tujadu hadhil waqi'ah, didapati kes ini ataupun dalam kes ini, tujadu fi hadhil waqi'ah illatul hukmi, didapati ada illah hukum itu. Al-mujadatu fil waqi'atil ula, yang mana illah hukum itu ada pada kes yang pertama, kes waris dan juga muwarisnya. Jadi kalau antara musi dengan musalahu, ini dia panggil apa? Ini waqi'ah yang kedua ni. Hadhil waqi'ah ada pada waqi'ah yang pertama, ada pada kes yang pertama. Kes mana? Qatlu waris muwarisuhu. Ilahnya ada. Apa dia? Wahya isti'jalu syai', iaitu menyegerakan sesuatu qabla awanihi, sebelum sampai masa, bi tariqil ijram, dengan cara jenayah. Fatul haku, maka disertakan waqi'atu qatlil musi musalahu lil musi, kes membunuh oleh orang yang diwasiatkan kepadanya, membunuh kepada pewasiat, biwaqi'atil qatlil waris muwarithahu mauruthahu, dengan kes membunuh oleh waris akan mauruthahu, akan orang yang mewarisikan dia, lishtirakihima, kerana kedua-duanya menyamai fil illatil hukmi, pada illah hukum, wa tusawwa biha, dan disamakan kedua-duanya fil hukmi, pada hukum. Fayuhramul musalahu minal musa bihi, maka diharamkan orang yang diwasiatkan itu untuk mendapat musa bihi, harta yang diwasiatkan tu. Jadi hukumnya sama. Yang ketiga, ibtiya'ul insan ala ibtiya'i akhi. Ibtiya' ni makna melakukan jual beli seseorang, membeli seseorang atas belian saudaranya. Wa khitbatuhu ala khitbati akhi, meminang seseorang atas pinangan orang lain. Makna orang dah beli barang, tiba-tiba kita kata jual sajalah, padahal penjual sudah nak beli. Nak jual barang pada B. Tiba-tiba datang C, dia kata jangan jual ke B, jual ke saya, padahal berlaku jual beli dah. Dia nak cuba batalkan. Tak boleh, dilarang. Dan juga pinangan setuju untuk meminang. A telah dipinang oleh B contohnya. Tiba-tiba kita pun kata tak payah terima pinangan dia lah. Kita pun mari langkah untuk pinang A pula. Nampak? Jadi itu kita meminang atas pinangan orang lain. La yajuz, hukumnya tak boleh. Liwurudi nasi bin nahyi an zalik, kerana datangnya nas larangan demikian itu. Wa huwa qaulun Nabi SAW, al-mu'minu akhul mu'min, seseorang mukmin itu saudara dengan mukmin yang lain. Fala yahillu lil mu'min an yakhtiba ala khitbati akhi, tidak boleh bagi seorang mukmin untuk meminang di atas pinangan saudaranya. Aw yabta'a, ataupun dia membeli ala bai'i akhihi, di atas belian saudaranya, hatta yadhara, sehingga saudaranya itu lepaskan, sehingga dia terlepaskan sendiri, ataupun dia yang tak nak, barulah boleh orang lain masuk. Wa illatul hukmi, illah hukumnya, huwa ma fi hadha tasarrufi, apa yang ada dalam perbuatan ini, dalam muamalat ini, au dzaka, ataupun muamalat sana, min al-i'tida'i ala haqqi ghair, terdapat i'tida', dia melampaui atas hak orang lain. Itu asalnya hak dia dah, tiba-tiba kita masuk campur. Wa idza ilahu, dan kita menyakitkannya. Wa ma yatarattabu ala dhalika, dan apa yang menghasilkan demikian itu, min adawah, daripada permusuhan, wa baghdha, dan kemarahan, wastijaril insani ala istijari akhi. Okey, sekarang ni selesai situ. Istijar ni makna menyewa seseorang atas sewaan orang lain. Orang lain dah sewa rumah itu, tiba-tiba kita datang kata tak, jangan beri sewa ke dia, beri sewa pada saya. Ini waqi'atun, ini satu kes yang lam yaridin nasu bihukmiha, yang tidak datang nas menyatakan hukumnya. Fatuqasu ala waqi'atil ula, maka dikiaskan atas kes yang pertama tadi, lishtirakihima fil illatil hukm, kerana menyamai keduanya pada illah hukum. Wa tusawwa biha fil hukmi fi hadzal hukmi wa huwa an-nahyi anhu, dan disamakannya pada hukum, iaitu larangan daripada melakukan perkara itu. Yang keempat,
Al-bay'u waqtan nida', jual beli pada waktu an-nida' lis-salah min yaumil Jumaah, waktu panggilan sembahyang pada hari Jumaat, waktu azan Jumaat ini. Itu manhiyun anhu, dilarang. Liwurudin nas bi hadzal hukmi wa huwa qauluhu ta'ala, kerana datang nas tentang hukum ini pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah Ta'ala larang seorang itu apabila disuruhkan sembahyang pada hari Jumaat, hendaklah kamu segera mengingati Allah Ta'ala, bersegera pergi untuk sembahyang dan tinggalkan jual beli. Wadharu ni, tinggalkan jual beli. Jadi wa illatul hukmi, illah hukumnya, huwa ma fil bai'i, apa yang ada pada jual beli, min ta'wiqin, dia menghalang, lisa'yi, untuk mengusahakan, untuk kita mengusahakan ila salah, berusaha untuk menyiapkan diri pada sembahyang. Jadi jual beli ni menghalang usaha kita untuk sembahyang. Wahtimali tafwitiha, dan memberi andaian dan menyebabkan boleh kita luputnya sembahyang. Bila jual beli itu tidak berlaku, boleh ada ihtimal tafwitiha, hilangnya, tak mampunya sembahyang nanti. Wa hadhihi al-illatu mawjudatun fi isti'jari, dan illah ini ada pada isti'jar, pada masalah sewaan, awil rahni ataupun gadaian, awil nikah ataupun nikah, fi hadzal waqti, pada waktu ini. Larangannya nas datang pada jual beli. Jadi yang lain tak disebut. Tapi sebenarnya illah tu ada pada sewaan ke, kita melakukan sewaan, akad sewaan atau urusan pada waktu hari Jumaat, orang tengah azan, ataupun kita gadai ke nikah dan seumpamanya. Fayakunu hukmu hadhihi tasarrufat, maka jadilah hukum tasarruf ini an-nahyi anhu, larangan daripadanya, kiasan alal bai', kerana dikiaskan atas jual beli. Itu perbincangan dan contoh berkaitan arkanul qiyas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.